Itu Kilauan Hijrah 1444. Saya tidak pasti datang pada mana perkataan kilauan ini, namun saya percaya dia tak ada kena-mengena dengan program Kilauan Emas yang rancangan Otai masih berbisa itu. Tapi saya percaya ini dipengaruhi oleh filem Mat Kilau lah, saya ingat. Mat Kilau. Islam agamaku, Melayu bangsaku, takkan aku duduk berdiam. Melihat apa yang kau buat pada bangsaku, keris yang menyilau, aku dipanggil Mat Kilau. Saya kira itulah yang memberi inspirasi kepada tajuk pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar dalam menerima ujian darimu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Terima kasih yang berusaha Saudara Farhan Fitri selaku moderator program. Yang saya hormati Tuan Muhammad Fikri Muhammad Rawi, Presiden dan Ketua Eksekutif Takaful Ikhlas Family Berhad. Yang saya raikan juga sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Wan Jemizan bin Wan Rahman, Head Syariah and Business Advisory of Takaful Ikhlas Family General Berhad. Seterusnya seluruh keluarga besar MNRB Takaful Ikhlas di peringkat pengurusan dan juga agensi. Para penonton yang menonton siaran ini tak kira di mana berada. Yang menonton dari utara moga sejahtera, yang menonton dari timur moga terus makmur, yang menonton dari barat moga dapat berkat, yang menonton dari selatan moga dapat keampunan. Alhamdulillah kita bertemu pada pagi ini dalam siri Tazkirah Friday Eye Awareness Session. Dan saya diminta menyampaikan satu tajuk moga-moga bermanfaat, iaitu Kilauan Hijrah 1444. Saya tidak pasti datang pada mana perkataan kilauan ini, namun saya percaya dia tak ada kena-mengena dengan program Kilauan Emas yang rancangan Otai masih berbisa itu. Tapi saya percaya ini dipengaruhi oleh filem Mat Kilau lah, saya ingat. Mat Kilau. Islam agamaku, Melayu bangsaku, takkan aku duduk berdiam. Melihat apa yang kau buat pada bangsaku, keris yang menyilau, aku dipanggil Mat Kilau. Saya kira itulah yang memberi inspirasi kepada tajuk pada pagi ini. Saudara-saudari sekalian, Alhamdulillah hari ini 7 hari bulan Muharram tahun 1444 Hijriah. Ini bererti sudah 15 abad kita terpaut dengan awalnya sejarah Tahun Baru Islam. Cuma bagi peminat-peminat teori konspirasi, bagi orang-orang yang minat dengan kajian-kajian mistik ini, bagi mereka tahun 1444 ini begitu mendebarkan kerana dipercayai pada 23 Ramadan tahun 1444 Hijriah hari Jumaat bersamaan 14 April 2023, mereka percaya akan muncullah the second coming of Jesus ataupun kemunculan Imam Mahdi. Bagi kita yang tak ambil tahu sangatlah. Bagi orang yang minat, dia akan ada sedikit kebimbangan dia untuk nak melalui tahun 1444 ini. Cuma saudara-saudari sekalian, tanpa kita sedar, hijrah ini dia adalah sunnatullah. Sama ada kita bersedia ataupun tidak, kita suka ataupun tidak, setiap manusia dia tidak dapat mengelak daripada berhijrah ataupun dihijrahkan. Sebagai manusia, kita dulu duduk di satu alam yang lain namanya alam roh.
tidak juga kekal hijrah kita ke satu alam namanya alam rahim. Duduklah berbulan-bulan di rahim, tidak juga kekal hijrah kita ke satu alam namanya alam dunia. Alam dunia juga tidak kekal, pindah lagi satu alam namanya alam barzakh yang akan kita semua tempuh nanti. Barzakh juga tidak kekal, nanti pindah lagi ke satu alam namanya alam akhirat. Dan begitulah seterusnya. Dan bagi kita yang bekerja sentiasa dari satu pos ke satu pos, satu jawatan ke satu jawatan, itu juga hijrah. Orang kerja polis dulu constable, naik pangkat Lance Corporal. Lance Corporal itu dia hijrah jadi Lance Corporal. Lance Corporal pindah naik Corporal. Corporal hijrah naik Sarjan. Sarjan pindah naik Sarjan Major. Sarjan Major hijrah naik Sub Inspector. Sub Inspector hijrah naik Inspector. Dan inspektor akan hijrah jadi Allahyarham inspektor. Dan begitulah seterusnya. Cuma kalau kita melihat kepada definisi hijrah secara etimologis dan juga terminologis, kita boleh lihat bahawa dia berasal daripada hajara yuhajiru muhajaratan wa hijratan. Dia seakar dengan perkataan hajara yahjuru hajran. Maknanya dia bagi pada 4 kata ulama bahasa. At-tarku, al-i'rad, al-qat'u dengan al-mal'u. Sama saja. Tapi dari segi bahasa Melayu, lain-lain. At-tarku maknanya meninggalkan. Al-i'rad maknanya kita berpaling. Kalau al-qat'u maknanya kita memutuskan. Kalau al-mal'u maknanya kita menahan. Tapi semua itu di dalam ruang lingkup secara etimologisnya adalah hijrah. Cuma dalam konteks yang kita bahaskan bila musim Muharram ini, adalah hijrah Nabi SAW. Maka dalam konteks hijrah Nabi, dia asal daripada hajara, maknanya al-mufaraqah. Nabi memutuskan diri daripada satu tempat, pergi ke satu tempat yang lain. Dan orang yang berhijrah itu pula dipanggil sebagai muhajir. Cuma, saudara-saudari sekalian, secara bahasa juga, hijrah ini tidaklah berkonotasi secara khusus untuk orang yang hanya pindah daripada yang tak baik kepada baik saja. Orang yang pindah daripada baik kepada tak baik juga disebut sebagai hijrah. Juga sebagai hijrah. Daripada baik kepada tak baik. Contohnya, harga barang. Contoh harga barang semasa. Contoh dulu ayam RM9.90. Tapi sekarang contohlah naik RM9.60. Itu kita tak panggil naik, kita panggil hijrah. Pindah. Dia kalau naik ada skala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu naik namanya. RM6 naik RM7, naik RM8, yes. Tapi RM6 naik RM9, itu hijrah kita panggil. Pindah. Jadi jangan guna perkataan kenaikan harga barang, tapi penghijrahan harga barang. Itu yang lebih sesuai. Ini dari sudut bahasa lah. Bahasa. Pergi kepada topik kita pada pagi ini. Bagaimana kita nak jadikan hijrah kita lebih berkilau. Saya kira benda berkilau ini sinonim dengan benda berharga. Ataupun benda yang terbaik kualitinya. Pulau Bentan, Pulau Daik, mercu bertaut nampak berkilau. Kalau asal benih yang baik, terbuang ke laut menjadi pulau. Artinya, kilau ini satu benda yang ada kualiti. Justru kalau kita nak membincangkan apa hijrah yang berkualiti, hijrah yang berharga, hijrah yang terbaik. Baik. Saya ingin kongsikan ada satu hadis. Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, pernah sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul hijrati afdal? Apakah hijrah yang paling berkilau sekali ya Rasulullah? Hijrah yang paling terbaik sekali ya Rasulullah? Apakah jawapan baginda Nabi? Antahjura ma kariha rabbuka azza wa jalla. Hijrah yang terbaik sekali kata Nabi adalah to emigrate away from that which Allah disapproves. Kita meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah. To leave what Allah dislikes. Apa yang Tuhan menyampah, meluat, membenci melengok kita, maka ketika kita tinggalkan perbuatan itu, inilah hijrah yang paling berkilau sekali. Saya ingin luaskan sedikit skop tentang apa makna golongan yang kariha rabbuka, yang dibenci oleh Allah ini, supaya kita boleh memilih mana satu. Dalam Quran ada beberapa kalimat
yang menjurus kepada maksud kebencian. Pertama sekali adalah kalimat karaha ataupun kariha. Yang kedua kalimat qala. Yang ketiga kalimat syani'a. Yang keempat kalimat baghad. Yang kelima kalimat maqta. Yang keenam kalimat raghiba'an. Yang ketujuh kalimat la yuhibbu ataupun innallaha la yuhibbu. Dan saya tertarik dengan perkataan innallaha la yuhibbu ini diulang-ulang di dalam Al-Quran sebanyak 16 kali. Ada disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 195 dan 222. Surah Ali Imran ini paling banyak ayat 76, 134, 146, 148, 159. Dalam surah Al-Ma'idah ada 3 ayat, 13, 42, 93. Ada dalam surah At-Taubah, surah Al-Hujurat, Al-Mumtahinah dan surah As-Saff. Semuanya Allah mulakan dengan innallaha la yuhibbu. Allah paling benci dengan golongan-golongan ini. Ini saya bagi homework sajalah kepada tuan-tuan. Siapakah golongan yang dibenci oleh Allah? Siapakah golongan yang dibenci oleh Allah? Ada banyak, ada berbelas-belas tadi kita sebut. Pagi ni kita fokus satu sajalah. Dalam satu hadis Nabi pernah juga berkongsi, kata Nabi, innallaha yubghidu kullu ja'zarin jawazin dhakhab fil aswaq jifatin bil lail himaru bin nahar alimu bid dunya jahil bil akhirah. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Nabi pernah nyebut Allah Ta'ala paling meluat menengok 7 jenis manusia. Pertama, Ja'zari. Apa makna Ja'zar? Orang sombong. Orang sombong, orang yang nak menunjuk besar, nak menunjuk dia ada gelar dan macam-macam lagi. Jangan sombong. Yang kedua, Jawaz. Jawaz ni orang yang banyak makan. Makan tak salah. Bila banyak makan tu yang bermasalah. Banyak makan, banyak minum. Lepas tu pada saudara-saudari jangan megah sangat. Mendabik dada kata saya food hunter Ustaz. Saya memang kerja saya memburu makanan. Bukan itu kita memburu redha Allah hidup ni. Makan ni jangan guna perkataan buru. Minat boleh lah. Minat, suka makan. Saya appreciate authentic food. Okey lah. Ini saya memang food hunter. Jangan begitu. Sebab orang food hunter ni jawaz. Orang yang celek mata mikir makan. Baru belum pukul 9 dah mikir. Ceramah pukul habis pukul apa? Lapar dah ni. Saya nak makan kerja. Sebaik ceramah online tak banyak makan kan. Yang ketiga, sakhafu bil aswaq. Orang yang sakhafu bil aswaq ini, orang yang suka menjerit masa berniaga. Dia berniaga, tapi dia kuat menjerit-jerit lah. Di pasar. Sakhafu bil aswaq, orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Menjerit-jerit, berniaga. Tak kira lah sama ada berniaga di pasar ke, pasar malam ke, pasar tani ke, pasar borong. Termasuklah juga di pesta-pesta buku. Sekarang ni pesta buku pun orang menjerit-jerit. Kita nak tenang-tenang menjerit-jerit, nak melelong buku masalahnya. Yang keempat, jifatin bil lail. Jifah ni maknanya bangkai. Malam hari dia menjadi bangkai. Maknanya kalau tidur, memang tidur membuta betul. Tak bangun-bangun. Artinya orang pemalas. Tidur tak sedar-sedar. Tidur mati, kata orang. Yang kelima, himarun nahar. Malam bangkai, nahar tu siang. Himar tu keldai. Malam jadi bangkai, siang jadi keldai. Apa makna keldai? Keldai ni simbolik lembab. Lembab, terhege-hege, slow. Yang keenam, alimu bid dunia. Orang yang terlampau serba-serbi tahu pasal hal duniawi. Yang ketujuh, jahilun bil akhirah. Tapi orang ni serba-serbi tahu pasal dunia, tapi bab akhirat jahil betul. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Saya tidak ulas semua. Daripada 7 sifat yang Allah Ta'ala benci, 2 daripadanya berhubung kait dengan perangai malas. Iaitu jifatul lail, bangkai di malam hari, wahimarun nahar, keldai di siang hari. Saudara-saudari sekalian, inilah yang kita kena elakkan. Jangan jadi bangsa pemalas. Jangan pemalas, terhegeh-hegeh, lembab. Jangan. Lemah lembut bagus, lemah lembab jangan. Kita orang Islam mesti mau cergas. Ini penghijrahan. Cergas. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hizrakum fanfiru subat awinfiru jami'a wa inna minkum laman yubatti'anna
Allah Ta'ala sebut, orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, khudhu hizrakum. Bersiap siagalah kamu. Standby mode. Sentiasa prepare. Famfiru subatin. Majulah kamu berkelompok. Ataupun awinfiru jami'ah. Atau majulah bersama-sama. Ta'awun sama-sama. Tapi kata Allah, wa inna minkum laman la yubatti'an. Tapi sayang, ada di antara kamu ini masih lagi terhege-hege. Terhege-hege. Orang dah jauh ke depan, dia masih lagi ke belakang. Terhege-hege. Sebab itu malas ini kita kena doa kepada Allah supaya dihilangkan. Nabi dalam satu hadis, kata para sahabat, tidak jemu-jemu dia memanjatkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wadhila'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung padamu daripada susah hati dan duka cita, daripada lemah dan malas, daripada pengecut dan kedekut, dan daripada dibelit hutang dan terlampau termakan budi orang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi salah satu yang Nabi kita doa sungguh-sungguh kepada Allah, Al-Kasal. Al-Kasal. Sebab itu dalam bahasa Arab, malas ni disebut Al-Kaslu. Al-Kaslu ni maknanya orang yang berat untuk nak mengerjakan sesuatu. Ataupun dia berhenti daripada menyempurnakan sesuatu. Contohnya dulu dia buat, lepas tu dia berhenti. Ini biasa berlaku kalau orang buat pengajian postgraduate lah. Dia dah semester 3, dah semester 4, mungkin dia dah proposal defense, mungkin dia dah halfway dah, mungkin 8 sem, dia dah sem keempat, tapi akhirnya dia berhenti daripada belajar itu sebab tak daya dengan macam-macam lah, komitmen kerja, masalah family dan bagai-bagai lagi. Dalam keadaan dia berhenti menyempurnakan itu pun disebut dalam bahasa Arab Al-Kaslu. Biasa orang tahu malas ini adalah orang yang berat nak melaksanakan sesuatu. Contoh, bangun pagi, malas bangun pagi. Itu kaslu, malas. Yes. Orang tahu berat melakukan sesuatu, malas. Tapi rupanya sedang kita melakukan sesuatu, tapi kita stop untuk menyempurnakannya, itu juga disebut sebagai Al-Kaslu. Dalam dunia kita bekerja, saudara-saudari sekalian, sudah menjadi adat kebiasaan. Sudah pastilah ada masanya kita malas. Sebab itu kata Ar-Raghib Al-Asfahani, malas ini adalah orang yang merasa berat dalam urusan yang sepatutnya dia tidak merasa berat. Benda itu sepatutnya tidak berat, tetapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang beban bagi dia. Bagi orang yang bekerja misalnya, kita yang makan gaji ni, kadang-kadang kita merasa berat dengan kerjaan kita. Dan kadang-kadang kita rasa malas untuk nak meneruskan. Saya teringat ada satu kata-kata dalam bahasa Inggeris, working hard for something we don't care about is called stress. But working hard for something we love is called passion. Kita kalau bekerja kuat untuk satu benda yang kita tak suka, itu dipanggil sebagai stres. Tetapi kalau kita buat satu benda dalam keadaan yang memang kita suka ataupun kita seronok, maka benda itu dipanggil sebagai passion, satu kegairahan. Mungkin kita yang bekerja ini dah jadi tak minat dengan kerja kita ataupun dah jadi stres dengan kerja kita kerana kita dah mula tak minat dengan kerja kita. Tapi kalau benda yang kita minat, walaupun benda itu penat, contohnya orang kayuh basikal setiap hari Ahad, benda tu penat tuan-tuan, daripada Kuantan sampai ke Genting Sempah pun ada orang kayuh basikal. Kayuh basikal tu tahan. Ada kawan-kawan saya kayuh basikal tua, Persatuan Basikal Tua, basikal postman yang lama tu dia boleh bawa. Bayangkanlah, kita kagum betul dengan semangat dia. Tapi kenapa mereka boleh buat? Mereka boleh buat sebab mereka do what you love, love what you do. Soalnya adalah cinta. Cinta, suka, minat akan memberi keseronokan dalam melakukan sesuatu.
Sebab itu dalam konteks hijrah Nabi SAW, kalau ikut malas tuan-tuan, Nabi malas hijrah. Malas dari segi apa? Buat apa hijrah? Duduk je di Mekah, tunggu je Abu Jahal, Abu Lahab mati, kita dakwah lah macam biasa. Tapi dengan perjalanan panjang, bukannya naik kereta api macam sekarang, boleh naik GMC, perjalanannya begitu memeritkan sekali. Tetapi kenapa diteruskan? Sebab Nabi tak nak jadi orang yang malas. Dia nak tunjuk kepada umat dia bahawa kalau kau dah berazam melakukan sesuatu, teruskan. Yang inilah yang disebut dalam ucapan CEO tadi, kita kena ada mentaliti ataupun karakter sebagai seorang pemenang. Ya betul, Allah Ta'ala perintahkan orang Islam ini supaya memiliki mental dan juga karakter sebagai pemenang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 148, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk sentiasa bersaing. Di dalam surah An-Naml ayat 88, Allah perintahkan kita untuk bersikap profesional, ihsan, itqan. Sebab itu kriteria orang-orang peribadi yang cemerlang dalam Quran ada 3. Pertama, orang yang ada the best performance. Orang yang boleh buat persembahan terbaik, performance yang terbaik. Itu boleh rujuk dalam surah At-Tin ayat yang keempat. Yang kedua, orang yang ada the best attitude. Orang yang ada sikap terbaik. Ini boleh rujuk dalam surah Fussilat ayat 33. Dan yang ketiga, orang yang ada the best achievement. Ada pencapaian terbaik. Ini surah Al-Mulk ayat yang kedua. Sebab itu dalam Quran, it's all about the best. Engkau jadi yang terbaik. Bukan jadi orang yang paling banyak melakukan sesuatu. Contoh ibadah. Orang sangka banyak ibadah, ini terbaik. Ini Allah sayang. No. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini surah popular, surah Mulk ayat yang kedua. Yang orang yang dinilai oleh Allah pada pengamatan Allah adalah orang ahsanu amala. Orang yang paling the best amalannya. Bukan paling banyak. Jangan kita ingat kita pergi ke Mekah setahun sampai 6 kali itu terbaik. Yang terbaik di sisi Allah adalah sekali kau buat tapi itu sudah memadai jika ianya terbaik. Itu Nabi buat haji sekali, mana ada banyak-banyak kali ya. Tapi buat sekali, buat yang terbaik. So itu saudara-saudari sekalian, hijrah ni perubahan. Kalau dalam bahasa orang mengurus dipanggil transform. Berubah, transform. Apa makna transform? Dalam bahasa Inggeris, transform ni dia asal daripada 2 perkataan. Trans dan juga form. Trans ini maknanya kita across. Kita melintas dari satu sisi ke satu sisi dipanggil across. Ataupun kita beyond. Beyond ni melampaui. Itu trans. Apa makna form? Form ni maknanya bentuk. Maknanya transform ini kita mengubah. Kita mengalihkan rupa, bentuk, sifat ataupun fungsi kita. Daripada yang baik kepada yang lebih baik, daripada yang tak baik kepada yang baik. Tetapi apakah hukum asas kita nak berubah daripada malas menjadi rajin ini? Hukum asas perubahan ataupun transformasi ini, kita kena mulakan daripada firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Artinya kita berdoa kepada Allah supaya Allah ubah nasib kita. Jadi orang berjaya. Kata Allah, aku boleh ubah. Tetapi engkau mesti ubah diri engkau dulu. Transform. Daripada malas jadi rajin. Kalau pemalas, macam mana Tuhan nak tolong? Ayo tuan-tuan sekalian, ayo kita berubah. Jangan jadi manusia usang. Orang ke muka, dia ke belakang. Hanyut mengenang masa yang hilang. Perubahan zaman tidak dia pandang. Pergantian musim tidak dia timbang. Hati sempit, akal pun tak berkembang. Ayo jadi manusia bijaksana. Memegang tali, memegang timba. Miliki ekonomi, ciptakan budaya. Jadilah tuan di negara merdeka. Namun bagaimana nak menjadi tuan di negara merdeka? Awak memegang tali, orang lain memegang timba. Orang lain mengambil air, kita memandang saja. Maka benarlah kata Albert Einstein. Orang tanya kepada tuan, siapa orang gila? Kata dia.
Orang tanya kepada Einstein. Apa jawab Einstein? Orang gila ni adalah orang yang nak melakukan perubahan di masa depan. Tetapi dia itu perangainya tak beza dengan hari semalam. We cannot solve our problem with the same thinking we use when we created them. Awak nak berubah, nak mengangkat nasib bangsa, agama, tanah air. Tengok Mat Kilau dah 6 kali lah. Bayar sekali, tengok free 5 kali. Tapi masih lagi bangun lambat, malah kerja. Selagi tak berubah diri sendiri. Saya ceritalah nak berubah umat lah, berubah Palestin lah, berubah. Dia tu sendiri tak berubah lagi. Sebab itu sifat malas ni Allah Ta'ala benci. Cakap banyak, malas. Harap bersemangat, tanjak kerih. Bukan ngina, tidak. Malas ini kena dibuang dulu. Rajin dulu. Ada satu kata-kata pujangga Arab. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari semalam, inilah orang paling beruntung sekali. Hari ini lebih baik daripada hari semalam. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang hari ini sama je dengan hari semalam, ni orang kena tipu. Sama. Tak ada perubahan. Tapi wa man kana yaumuhu syarra min amsihi fahuwa mal'un. Tetapi siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari semalam, ini orang cilaka. Mal'un. Orang yang terlaknat. So itu saudara sekalian, orang yang gagal biasanya berpunca daripada 2 sebab saja. Orang yang gagal ini. Pertama, orang yang hanya berfikir tapi tidak pernah bertindak. Yang kedua, orang yang hanya bertindak tapi tak pernah berfikir. Those who thought but never did, and those who did but never thought. Dua-dua golongan ni, dia tak akan cipta kejayaan. Dia akan gagal. Sebab itulah, dalam konteks hijrah kita masa kini, ada 4 perkara yang kita nak transform, kita nak ubah. Pertama, hijrah dari sudut i'tiqadiyah kita. Yang kedua, hijrah dari segi syu'uriyah kita. Yang ketiga, hijrah sulukiyah ataupun khuluqiyah. Yang keempat, hijrah fikriyah. I'tiqadiyah ni kita punya kepercayaan, keyakinan pada Allah kena kuat. Keyakinan pada Allah kena kuat. Ni awak baca internet banyak sangat. Jadi takut pula dah ke dunia lebih pada takut ke Tuhan. Takut new world order lah, takut teori tu, teori ni. Macam dunia ni tak ada Tuhan pula takut sangat. Orang kalau percaya ke teori konspirasi, makin kuat pergi ke masjid, ada ke bagusnya. Makin kuat mengaji, ada ke bagus. Ini makin serupa itu, tak ada perubahan. Tak ada perubahan. Ini kena ada perubahan. Tuhan yang paling kuasa. Yang kedua, hijrah syu'uriyah. Cita rasa, hobi, kegemaran kita ubah kepada yang lebih berfaedah kepada agama bangsa tanah air. Yang ketiga, hijrah sulukiyah. Sulukiyah ni khuluqiyah, perangai kita. Yang keempat, hijrah fikriyah. Yang fikriyah ni yang kita nak berikan penekanan. Hijrah fikriyah ni lah mental juara. Orang pemalas, dia takkan boleh jadi juara. Pengaruh mental juara ni tuan-tuan perempuan sangat mustahak dalam persaingan kita. Tuan-tuan dalam dunia korporat, orang sukan dalam dunia sukan. Kita ambil contoh dalam bola sepak. Untuk mencipta kejayaan di dalam bola sepak, ada banyak formula untuk berjaya. Bukan sekadar memiliki fasiliti terbaik, pemain terbaik, taktikal terbaik, jurulatih terbaik. Tapi salah satu formula untuk cipta kejayaan adalah memiliki mental juara. Berapa banyak pasukan yang bertabur dengan bintang-bintang tidak juga menjadi juara bukan kerana masalah fasiliti, kemampuan fizikal, tidak. Tetapi mereka dah tidak ada mental juara. Sebab itu hijrah mental ini mustahak. Hijrah mental. Selain pada hijrah fizikal. Justru ada satu hadis. Hadis ini terkenal berkaitan dengan hijrah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, la hijrata ba'dal fathi. Walakin jihadun wa niyatun. Wa idza stunfirtum fanfiru, kata Nabi. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah ini. Nabi ucapkan itu pada tahun 8 Hijrah, tahun 630 Masihi, 10 hari bulan Ramadan. Ketika mana Nabi dan 10,000 orang sahabat telah bergerak daripada Madinah menuju ke Mekah. Peristiwa itu dipanggil Fathu Mekah.
Itu Nabi sebut, la hijrata ba'dal fatah. Tidak ada penghijrahan lagi selepas daripada Fathu Mekah ini. Tidak ada lagi. Tapi kata Nabi, yang kekal relevan walakin jihadun wa niyatun. Yang tetap akan relevan, signifikan sampai bila-bila adalah jihad wa niyah. Apakah dia? Yang kekal adalah kekuatan niat, jihad, berjuang dan determination. Keazaman yang tinggi. Ini soal mental. Dan kata Nabi, wa idza stunfirtum fanfiru. Kalau kamu disuruh untuk berangkat, maka berangkatlah untuk berjuang, kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Jihad was-Siyar dan juga Imam Muslim dalam kitab Al-Imarah. Justru itu saudara-saudari sekalian, kehidupan kita ini ada pesona, ada dramanya sendiri. Manusia yang berwatak optimis akan bertarung bermati-matian untuk nak memastikan nasibnya yang buntung menjadi untung. Dan inilah yang dikendaki dalam agama. Orang yang ada keazaman, niyatun, kemahuan, keinginan yang sangat kuat. Orang putih kata determination. Orang Melayu panggil bulat tekad. Ini dipanggil al-azmu. Azmu ni maknanya al-iradah al-qawiyah. Orang yang ada keinginan yang kuat. Bukannya angan-angan kosong. Dia ada keinginan yang kuat. Baik itu azim ini adalah sifat kepada orang yang ada azam. Dan disebabkan azam ini dah jadi bahasa Melayu, orang selalu menyangka azam ini ayat yang biasa. Sedangkan azam adalah ayat yang diambil daripada Quran. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sekiranya kamu telah berazam, maka bertawakallah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertawakal. Surah Ali Imran ayat 159. Begitu hebatnya determination ini. Kuat semangat. Kuat niat kita. Jangan malas. Teruskan tekad untuk berjaya. Saya percaya ada di kalangan tuan-tuan, puan-puan pagi ini yang sedang berusaha bermati-matian nak kurus. Nak kurus. Kurus ni susah tuan-tuan. Macam-macam diet kita guna. Diet Atkins, detox, paleo, vegan, low carb, intermittent fasting. Macam-macam. Kita memang dah berazam nak kurus lama dah. Bukan sebab nak cantik sangat, nak masang badan apa. Tak. Tapi sebab nak jaga kesihatan. Ni musim-musim orang muda ramai mati sakit jantung, kena stroke, kita tak nak. Jadi begitu. Jadi kita usaha nak kurus. Niat tu murni lah bagus. Bukan nak nunjuk ke orang, tak ada. Bagus. Kita pun tu tanam azam, aku nak kurus. Gunalah macam-macam. Macam-macam cara. Ada orang saya jumpa, dia boleh turun 13 kilo dalam masa 3 minggu guna diet Atkins. Diet Atkins ni dia cut carbohydrates dalam food intake. Carbon intake just 20 gram a day. No sugar at all. Air, makanan, minuman semua tak ada gula. Tak ada gula. Boleh lah. 3 minggu turun 12 kilo, 13 kilo. Ada turun berat badan, saya jumpa turun 10 kilo. 10 kilo dalam masa sebulan. Saya tanya macam mana you buat? Eat clean, kata dia. Eat clean ni, makan ni avoid oily food, junk foods, fast food, makanan berlemak, benda yang instant, manis-manis ni tak makan. Turun, sebulan turun 10 kilo. Ada kawan saya jumpa turun 14 kilo. Saya tanya kau pakai diet apa? Tak ada diet, disiplin je. Wah, disiplin. Macam mana boleh buat? Dia hanya makan heavy untuk sarapan pagi. Dia makan nasi, sik lemak, sik belauk, sik kerabu. Untuk lunch, makan tengah hari, dia hanya makan buah-buah. Dan malam tak makan langsung. Tapi dia ada buat senaman kardio adalah 30 minit jogging, 30 minit cycling. Tak terikut dia kita geng-geng ni. Tapi sebab dia dah berazam. Ada yang saya jumpa turun 10 kilo sebab puasa sebulan ada. Ada yang turun 30 kilo dalam masa 3 bulan sebab dia stop makan malam. Ada. Jadi ada orang cipta kejayaan itu. Tapi kadang kita yang nak ngikut, azam kita tiba-tiba mati kerana dua sebab. Pertama kerana takut, yang kedua kerana ragu-ragu. Takut datang daripada mana? Takut datang daripada diri sendiri. Aku ni kau macam mana kalau tak makan malam, macam mana. Kita banyak takut. Nanti kalau balik kampung nanti orang buat dinner macam mana, dia banyak mikir.
Nanti kalau mak mai ke KL buat makan makanan manis, buat lompat tikar pun apa, macam mana dia takut. Yang kedua dia ragu-ragu. Ragu-ragu ni kerana orang. Cabaran kita memang orang, mulut orang. Tuan-tuan, orang-orang toksik ni ramai keliling kita. Dalam zaman sekarang ni pula zaman internet, zaman sosmed, media sosial, menyebabkan netizen pun boleh ceroboh ke dalam kehidupan kita, menengok gambar kita, mengkritik dan memberi komen dan macam-macam. Toxic netizen, bawang rangers, haters ni semua antara penyebab kadang-kadang kita malas nak berubah. Kita baru nak kurus, baru nak exercise, dia kutuk. Dia kata, tak makan nasi ke? Gajah sebiji nasi, tak makan gemuk je. Kita pun jadi tak semangat. Ya, tak ya juga. Cari jugalah nasi ayam, nasi apa ni. Kita beri exercise, tunjuk dalam Instagram, kita pergi jogging hari Ahad. Dia kutuk juga. Alah, sibuk berlari. Kuda kuat berlari pun setakat 25 tahun je umur dia. Arnab yang hari-hari melompat pun setakat 9 tahun je hidup dia. Monyet yang hari-hari bergayut tu pun 40 tahun je paling panjang umur dia. Tapi kura-kura yang tak pernah exercise, tak pernah berlari, tak pernah apa-apa, hidup 150 tahun elok je. Kita pun jadi tak semangat pula dah nak berubah, nak jadi yang baik ni tadi. Ini mulut orang. Ingat saya satu kisah analogi. Ada satu orang dia jual ikan di pasar. Buat signboard. Tulis, di sini jual ikan segar. Bila dia tulis di sini jual ikan segar, orang pun datang. Bukan nak beli, nak mengkritik ramai. Dia kata, Encik, kenapa tulis perkataan di sini? Kenapa kami tahu Encik jual di sini, bukan jual di sana. Buang je lah perkataan di sini. Dia kata, ya tak ya juga. Dia pun buang perkataan di sini, tulis jual ikan segar saja. Bila dia tulis jual ikan segar, datang lagi orang kritik lagi. Cik, kenapa tulis jual ikan segar? Kami tahulah cik jual ikan segar, bukan jual ikan busuk. Ya tak ya juga. Dia pun buang perkataan jual ikan segar. Dia simplify lagi dia punya iklan, dia tulis jual ikan saja. Bila tulis jual ikan, display, orang kritik juga. Cik, kenapa tulis jual? Kami tahulah cik jual, bukannya pameran. Ya tak ya juga. Memanglah dia jual. Tukar lagi iklan, buat pula tulis ikan saja. Bila tulis ikan, display, orang kritik lagi. Cik, kenapa tulis ikan? Kami tahulah cik jual ikan, bukan jual daging. Akhirnya dia fed up, dia berhenti je berniaga. Ikan tak jual-jual, komplain yang dia banyak terima. Sebab itu tuan-tuan perempuan sekalian, tak payah menyerah kalah lah. Sekali kata dah di kota, teruskan je. Tanah Pahang, tanah purba, tempat pelbagai aneka sejarah. Kalau kata sudah di kota, pantang kita menyerah kalah. Getah dipasang di api pelita, hendak menyuluh jalan ke perigi. Sepatah kata sudah di kota, tidak mudah diubah lagi. Itu kalau kita nak melayan orang-orang internet, Facebook, Instagram, TikTok ni, letih tuan-tuan. Majoritinya adalah anak muda. The most active demographic on social media between 18 and 24 years old. 90% manusia yang umur antara 18 sampai 29, mereka memang berkemah dalam media sosial ni. Personally, professionally and academically involved. Dan kita tahu orang muda, majoritinya adalah penagih social currency. Penagih social currency. Ketagih nak dapat social currency ni. Dia social media ni dia currency dia. Apa currency dia? Likes, comment, share dan follow. Jadi kita berhadapan dengan golongan ini, sampai bila-bila lah kita tak akan boleh mencipta kejayaan kalau kita nak ikut cakap orang. Jadi kesimpulannya, kalau dah ada azam, tanam azam, tawakal pada Allah, jangan malas berusaha. Allah tak sudi bantu kalau kita tak nak usaha. Buangkan sifat malas. Cabaran memang banyak, tapi kuatkanlah semangat. Hidup di dunia penuh cabaran. Patah semangat binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak. Hilang semangat maruah tercampak. Hidup di dunia banyak masalah. Lemah semangat hidupkan susah. Kalau semangat sudah patah, sebarang kerja takkan menyudah. Kalau semangat sudah layu, masuk gelanggang mendapat malu. Kalau semangat sudah padam,
ke darat sesat, ke laut pun karam. Kalau semangat sudah melemah, duduk berunding patahlah lidah. Kalau semangat sudah hilang, alamat hidup diperhamba orang. Bila orang kehilangan semangat, hidupnya itu bagaikan mayat. Kalau semangat sudah lari, daripada hidup lebih baiklah mati. Kalau semangat sudah menipis, tuah tercampak, maruah pun terhakis. Namun tuan-tuan, kalau semangat kuat dan kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Kalau semangat sudah berkobar, menghadapi musuh takkan gentar. Kalau semangat sudah menyala, sebarang kerja takkan tergendala. Kalau semangat sudah menggebu, dicampak, dicabar, tidak akan layu. Ayuh jadi orang berpendirian teguh, duduk tegak amatlah kukuh. Diterpa ribut tidak akan roboh, pendirian teguh dada pun penuh. Ditipu daya takkan terkecoh. Pendirian tegas, gagah, berani, mentaati sumpah, berpeganglah pada janji. Ingat, kalau ingin jadi pokok paling tinggi, bersedialah untuk ditiup oleh angin. Kalau tidak mahu ditiup oleh angin, jangan jadi pokok tinggi. Silakan jadi rumput. Rumput hidupnya tidak ditiup angin, tapi hidupnya dipijak orang. Maka pilihannya ada di tangan kita. Walaupun banyak nak diterangkan, saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan pagi ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Saya kira sekadar itulah dulu sembang-sembang pada pagi ini. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah. Moga-moga Allah memberikan kepada kita pada keberkatan hari Jumaat pagi ini, memberi kepada kita barakah dalam rezeki kita. Allahumma in kana rizqina fis sama' fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadikas salihin. Sekali itu, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya serahkan kembali kepada saudara Farhan. Wallah